Isu agenda reformasi institusi, pembaharuan reaktor nuklear dan penyelewengan diesel subsidi di Malaysia antara yang akan dibincangkan di Dewan Rakyat hari ini. Untuk itu kita bersama dengan Ridaudin Daud langsung dari Parlimen untuk perkembangannya. Silakan Ridaudin. Baik, terima kasih rakan tugas dari Pusat Penyiaran Asal di Bukit Jalil. Seperti biasa, isu Parlimen akan ada banyak perkara yang dibangkitkan setiap kali sidang Parlimen berlangsung. Dan hari ini ada beberapa perkara yang turut dibangkitkan yang saya telah ringkaskan kepada 3 perkara, iaitu pertamanya berkaitan dengan reformasi institusi, kedua berkaitan dengan check-in dan check-out pengusaha hotel, dan kemudian berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan. Jadi saya mulakan dengan perkembangan pertama apabila YB Sri Gading Aminul Huda Hassan meminta Perdana Menteri menyatakan bagaimana prestasi agenda reformasi institusi yang ditekankan oleh Perdana Menteri dalam menerujui kerajaan perpaduan, dan bilakah lantikan-lantikan pengurusi institusi seperti Suruhanjaya Pilihan Raya akan dibuat melalui lantikan Parlimen. Dan ini apa yang dijawab oleh Datuk Seri Azlina Osman Said bagi mewakili Perdana Menteri yang mengatakan bahawa kerajaan telah melakukan beberapa pindaan terhadap undang-undang sedia ada, malah ada juga beberapa pindaan dan kewujudan akta-akta baru. Bagi jawapan penuh, kita dengarkan apakah yang dikatakan oleh Datuk Seri Azlina Osman Said sebentar tadi. Selaras dengan hasrat ini, kerajaan telah berjaya membawa beberapa pindaan terhadap undang-undang sedia ada, antaranya seperti pemasuhan hukuman mati mandatory melalui pindaan kepada perundangan yang sedia ada. Diikuti pula dengan beberapa pindaan kewujudan akta-akta seperti Akta Audit Negara, Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, pindaan kepada Akta Kesalahan Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak, Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak dan Akta Insolvensi. Kerajaan turut merencanakan pelbagai inisiatif reformasi institusi melibatkan pengubahan rang undang-undang atau pindaan kepada beberapa akta, dan harapannya pada sesi kali ini dan juga tambahan pada tahun 2025, antaranya pengubahan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada undang-undang sedia ada berkaitan dengan cyberbully, pengubahan roadmap to My Digital Justice pada tahun 2025 untuk memberikan penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan, pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, pengubahan pada Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat, pindaan kepada Akta Pemegang Amanah, Akta Pemegang Amanah diperbadankan, pindaan kepada Akta Profesion Undang-Undang, pindaan kepada beberapa undang-undang yang lain. Dan kalau kita lihat dalam aspek ADR dengan izin Alternate Dispute Resolution, bagi pihak kerajaan pada tahun ini telah beberapa pindaan dan perlakuan kepada kewujudan Alternate Dispute Resolution dalam negara kita. Baik, beliau juga mengatakan bahawa melihat kepada kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya, beliau mengatakan bahawa ia masih dalam proses dan diharapkan tahun depan kajian empirikal yang dilaksanakan, satu laporan interim boleh dimasukkan bagi status pemisahan peguam negara dan pendakwa raya. Itu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Azlina Osman, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi di Dewan Rakyat pada pagi tadi. Dan kemudian isu check-in dan check-out ini banyak dibincangkan dalam media sosial sebelum ini apabila ramai rakyat mengeluh kerana selepas ini pengusaha hotel hanya membenarkan check-in pada jam 4 petang dan kemudian check-out pada jam 11 pagi, dan itu menimbulkan kebimbangan dan juga mungkin kita boleh katakan kemarahan kepada pelanggan terutamanya yang merasakan bahawa waktu itu tidak mencukupi. Namun pengusaha hotel ada mengatakan bahawa waktu itu sebenarnya adalah untuk mereka mengemas hotel dan sebagainya, dan itu disebabkan waktu check-out itu dilambatkan. Dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sim berkata isu berkaitan rumah tumpangan dan rumah bermalaman sebenarnya bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Menurutnya isu yang tular baru-baru ini seperti waktu check-in dan check-out adalah di bawah seliaan kerajaan negeri. Ia termaktub dalam Akta Industri Pelancongan 1992 ataupun Akta 482 yang digubah lebih 30 tahun lepas. Kita dengarkan sendiri apakah perincian yang dikatakan oleh Datuk Seri Tiong King Sim mengenai isu ini. Ini bermakna kawalan rumah tumpangan dan rumah pemalaman adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang diselia oleh bidang kuasa tempatan PBT dan negeri masing-masing. Untuk makluman, Akta Industri Pelancongan 1992 braket Akta 482 yang telah diwata pada tahun 1992 memperuntukkan berkenaan keperluan untuk pentataran premises
penetapan pelancong termasuk hotel, tetapi kawalan selia dan penguatkuasa operasi hotel bukan terletak di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Selanjutnya, perikutan perkhidmatan yang ditawarkan oleh hotel melibatkan para pelancong, maka pihak MOTEK telah mengadakan sesi libat urus dengan pengusaha-pengusaha hotel pada 17 Oktober 2024 bagi memperbincangkan mengenai isu daftar masuk dan keluar yang berpunca daripada kekurangan tenaga kerja di bahagian pengemasan. Baik, kemudian ada juga isu Laut Cina Selatan yang juga banyak dibincangkan sebelum ini apabila Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin menekankan sekali lagi bahawa pendirian Malaysia berhubung isu di Laut Cina Selatan adalah jelas dan konsisten. Semua pertikaian dan penyelesaian isu-isu berhubung Laut Cina Selatan mestilah berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa dan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982. Kita dengarkan sedikit apakah yang dikatakan oleh beliau berkenaan dengan isu yang sebenarnya menghadirkan kebimbangan kepada ramai rakyat Malaysia ini. Saya juga ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa Malaysia sedang memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa sebagai negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China untuk tempoh 3 tahun dari Ogos 2024 hingga Julai 2027. Sebagai negara penyelaras antara peranan Malaysia adalah sebagai pengurusi bersama dengan China dalam merunding draft COC. Dalam hubungan ini, Malaysia beriltizam untuk memastikan supaya Kod Tata Laku ini akan menjadi satu dokumen yang efektif dan substantif bagi menangani isu-isu yang berkaitan Laut Cina Selatan. Malaysia akan sentiasa memastikan bahawa COC yang dirundingkan tidak sekali-kali mengetepikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara. Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas berhubung isu Laut Cina Selatan di pelbagai platform bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus kekal terpelihara. Sekian dan terima kasih. Ulai. Baik, itu antara rangkuman 3 perkara penting yang sempat saya keluarkan daripada sidang parlimen pada pagi ini dan pastinya saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa kerana sebentar tadi juga ada dibacakan juga dan juga dibincangkan berkenaan dengan GISB yang sudah pasti saya akan bawa di buletin-buletin awal seterusnya dan juga di esrawani.com dan sebentar tadi juga ada sidang media daripada beberapa ahli parlimen yang juga saya akan lihat dan saya akan cuba cerakinkan untuk bawakan kepada anda. Dan apa yang pasti saya akan terus balik di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas.